Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin, muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan beberapa hari lagi, bulan yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh orang mukmin sepanjang zaman. Puasa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap mukallaf bermula pada tahun yang kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW sampailah kepada kita pada hari ini, wajib bagi mereka yang cukup syaratnya yang mukallaf menunaikan ibadat puasa pada bulan Ramadan. Melainkan beberapa golongan manusia yang diberikan rukhsah oleh Allah SWT, diberikan kelonggaran oleh Allah SWT, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama sekali, orang yang sakit. Orang sakit berada di hospital 15 hari ataupun lebih umpamanya. Doktor kata kena makan obat 5 kali sehari. Maka mereka yang uzur, yang sakit, yang telah disebutkan oleh doktor kena berubat, kalau tak berubat nanti penyakit khambalah, maka bolehlah dia meninggalkan puasa sebanyak mana hari-hari yang disebutkan oleh doktor itu, tetapi kena qada saat tamatnya bulan Ramadan. Qada merupakan hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutang kita dengan manusia pun kena segera kita membayarnya bila kita sudah mampu. Begitulah hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kena bayar dengan segala yang boleh, kerana kita tak tahu usia kita di setakat mana, hayat kita di sepanjang mana. Bagaimana kalau nanti dalam keadaan tidak sempat membayar hutang Allah Subhanahu wa taala, boleh wali tolong membayar, tolong qada bagi pihak anak dia ayah, boleh tolong qada bagi pihak anak. Tapi lebih baiklah diri sendiri yang qada dan puasa yang telah ditinggalkan itu. Jadi mereka yang sakit 10 hari tinggal puasa, 10 harilah kena qada. Kemudian yang kedua, mereka yang juga diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang bermusafir. Mereka yang bermusafir ke Pulau Pinang umpamanya kerana urusan perniagaan, ataupun kerana ziarah saudaranya di Makkah umpamanya, boleh meninggalkan puasa beberapa hari semasa berada dalam musafir. Tetapi kalau musafir itu kerana tujuan untuk pergi buat maksiat, nak berhibur di Johor Bahru umpamanya, tidak masuk dalam istilah musafir, tidak masuk. Maka sekadar nak menonton bola, nak tengok bola di stadium Nakin Johor Bahru, ada masuk sesuatu yang bersifat hiburan, bersifat untuk seronok, memuaskan hawa nafsu, dan masuk di dalam istilah musafir. Jadi bagi mereka yang berjalan melebihi dua marhalah, ataupun dalam kira batunya 63 batu, ataupun dalam kira meternya 138.240 km, maka mereka itu dikira sudah bermusafir. Sudah bermusafir bila lebih dua marhalah. Nabi Allah SWT berfirman, "Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang dalam sakit ataupun dalam musafir, dalam perjalanan, maka bolehlah puasa itu dibayar di hari yang lain. Boleh tinggal puasa dan boleh qada pada hari yang lain. Itu bagi mereka yang bermusafir.
Yang ketiganya, orang yang bersangat dan tua, yang tak upaya untuk berpuasa, umur 80 tahun lebih, tak upaya untuk berpuasa, dan nak qada pun tak ada, nak puasa pun tak ada, nak qada pun tak ada, tidak ada upaya. Maka bagi mereka yang lemah ini, yang tak ada stamina ini, boleh tinggal puasa dan tak apa nak qada pun, tetapi kena membayar fidyah secupak sehari kepada fakir miskin yang ada dalam kampung itu. Umpamanya kampung kita ni ada miskin, kita berilah kepada miskin dalam kampung kita secupak sehari. Kalau ada dalam kampung kita, kampung sebelah ke apa? Kampung sebelah ni kampung apa? Kampung sebelah jiran kampung kita sebelah, boleh dicari orang yang layak untuk menerima video tadi, boleh memberi video kepada mereka. Islam itu mengutamakan yang berhampiran dengan kita, yang berdekatan dengan kita. Jadi kalau dibayar pada wajah-wajah itu tak bersesuaian, macamlah juga kita berkorban di tempat sendiri lebih baik daripada berkorban di tempat yang jauh. Berkorban di Kamboja tak salah, berkorban di Sudan pun tak salah, tapi keutamaannya kepada orang kampung kita sendiri yang juga agama miskin. Jadi begitulah juga memberikan video ini, cari dulu orang kampung yang berdekatan dengan kita, berikan kepada mereka secupak sehari. Yang keempatnya, orang yang bersangatan lapar dan bersangatan dahaga. Dia tak bangun sahur pagi tadi, sedangkan sahur ini sunnah, dan dalam sahur itu ada berkat. Dia tak bangun sahur, dia tak makan sahur. Jadi bila tak makan sahur, tak ada berkat. Bila tak makan sahur, buruk pun lapar ada sikit. Dia bekerja di bawah panas terik matahari, pecah batu di tengah-tengah jalan raya, matahari berdiri letak kepala, perlu sejepak kaki umpamanya. Artinya dia bersangatan dahaga, dia bersangatan lapar, dan penyakit kedua mudah dalam tubuhnya. Jadi kalau tak makan dan minum, nanti masalah kepada kesehatannya. Boleh dia meninggalkan puasa satu hari, tetapi kena qada salat tamatnya bulan Ramadan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 195, jangan kamu campakkan diri kamu dalam jurang kebinasaan. Maknanya kena makan, kena minum, bila bersangatan lapar, bila bersangatan dahaga, nanti masalah kesihatan pula akan jadi terganggu. Dan kena qada salat tamatnya bila bulan Ramadan. Bagi perempuan-perempuan yang sedang menyusukan anak, ataupun yang mengandung, juga boleh meninggalkan puasa. Pak mazhab ulama menyebutkan tak boleh meninggalkan puasa jika lebih anak yang sedang dikandungnya itu ataupun yang sedang disusukan itu menjadi masalah, jadi penyakit, jadi kubu dan seumpamanya. Maka ibu yang mengandung itu ataupun ibu yang sedang menyusukan anak itu boleh meninggalkan puasa beberapa hari. Dia boleh meninggalkan puasa dan dia kena qada lepas daripada tamatnya Ramadan. Ada pendapat ulama, dia menyatakan bukan setakat kena qada, kena bayar fidyah. Itu pandangan ulama mujtahid. Berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Jika perempuan yang mengandung itu ataupun perempuan yang sedang menyusukan anak itu bimbang terhadap anak yang sedang disusukan itu ataupun anak yang sedang dikandungkan itu, maka dia boleh tidak berpuasa beberapa hari, tetapi wajib qada salbah lepas itu. Jika mereka bimbang anak mereka menjadi kubu, jadi sakit, kalau ikut Imam Syafi'i,
bolehlah mereka itu tidak berpuasa tapi kena qada dan kena memberi fidyah. Qada dan fidyah, kena qada dan kena memberikan fidyah. Berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang ulama yang mati dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur yang sangat zalim pada waktu itu. Dia kata, bagi perempuan yang mengandung dan hamil, yang mengandung dan sedang menyusukan anak, boleh meninggalkan puasa. Boleh meninggalkan puasa. Bagi perempuan yang hamil dan menyusukan anak, boleh meninggalkan puasa, tetapi wajib memberikan fidyah, kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Sa'ad bin Jubair. Berkata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dia menyatakan perempuan yang hamil dan perempuan yang sedang menyusukan anak boleh meninggalkan puasa, tetapi wajib qada dan tidak wajib memberikan fidyah, kata Imam Abu Hanifah. Qada tapi tak wajib memberikan fidyah. Itu pendapat dia. Manakala pendapat Imam Malik bin Anas, dia kata orang perempuan yang hamil dan boleh meninggalkan puasa tetapi wajib qada dan tidak wajib memberikan fidyah. Tidak wajib memberikan fidyah. Bagi perempuan yang sedang menyusukan anak boleh meninggalkan puasa tetapi wajib qada dan juga wajib memberikan fidyah, kata Imam Malik bin Anas. Ini pandangan ulama mujtahid berhubung dengan perempuan yang sedang mengandung ataupun perempuan yang sedang menyusukan anak boleh meninggalkan puasa. Dan kalau tinggal puasa dengan tidak bersebab, saja tinggal puasa dengan tidak bersebab, sakit pun tidak, musafir pun tidak, apa pun tidak, saja. Orang yang saja meninggalkan puasa sedangkan puasa itu diwajibkan oleh Allah SWT, maka kata ulama-ulama, termasuk ulama yang terkenal, menyatakan puasa meninggalkan puasa saja jadi dosa besar. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyatakan orang yang tidak puasa dengan sengaja termasuk dalam sedara 70 dosa besar. 70 dosa besar termasuk dalam sedara 70 dosa besar meninggalkan puasa dengan sengaja. Kecuali dengan sebab-sebab tadi. Dengan sebab-sebab tadi bolehlah meninggalkan puasa. Tapi kalau saja meninggalkan puasa, tak boleh. Ada orang tinggal puasa, dulu dekat pasar cabang 3, tak pasar yang gede, tak ada jual nasi tengah lagi. Dan kalau beli nasi tengah itu apa? Kalau beli petang, tahu tak soal kan? Pukul 5 petang atau pukul lebih, tahu tak soal. Takkan beli nasi tengah hari, orang soal beli itu tak untuk apa? Awal-awal lagi pasar cabang 3 halaman itu ada satu ketika. Jadi mungkin orang yang beli nasi awal mungkin dia tak puasa. Saya pernah tengok tukang rumah dia buat rumah, dia buat naik, dia masuk dalam rumah, dia buat roti dan air mineral. Pada sebenarnya ada air pun ada, roti pun ada. Maknanya dimakan itu. Ya, jadi bagi mereka yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka termasuk di dalam senarai 70 dosa besar. Termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Muslimin muslimat yang berhormati dan dikasihi sekalian, dalam bulan Ramadan ini ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu turunnya kitab suci Al-Quran Karim dan juga Lailatul Qadar. Satu malam
Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun. Umur kita tak sampai, mungkin tak sampai ke 83 tahun. Beribadat satu malam pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lain atau 83 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu mereka turun, Jibril turun ke bumi bersama dengan malaikat-malaikat lain yang ramai jumlahnya untuk sentuh umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Untuk sentuh umat Nabi Muhammad. Kita tak nampak mereka, tapi mereka itu ada bersama dengan kita. Dalam majlis ini pun ada mereka, memberi penghormatan kepada mereka yang duduk dalam majlis ilmu, dihampakan saya. Dan kita nampak saya mereka ni, pendek kata, orang tidak akan lari daripada majlis ilmu. Orang akan duduk dalam majlis ilmu, walaupun dalam di bawah-bawah kayu sekalipun, tanpa atap benda, kerana mereka menghampakan sayap kepada mereka yang duduk dalam majlis ilmu, memberikan penghormatan. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril bersama dengan mereka yang turun ke muka bumi untuk sentuh umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Maka barang siapa yang disentuhi oleh malaikat, maka dia adalah termasuk orang yang beruntung dan bertuah. Mereka yang disentuh oleh mereka termasuk orang beruntung dan bertuah. Dan mereka ini mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaminkan umat Nabi Muhammad yang berdoa, dan amin mereka ini pun doa mereka ini sangat mustajab. Dan sesungguhnya doa pada Ramadan ini sangat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dimakbulkan oleh Allah. Bila kita ada hajat dunia dan hajat akhirat, mungkin di kalangan ahli keluarga kita ada yang sakit umpama, inilah peluang untuk kita memohon, mengadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah supaya penyakit di kalangan ahli keluarga kita berkurangan, hak Tuhan semakin kuat lagi di kalangan kita yang ada urusan perniagaan, supaya Allah SWT dapat menyelesaikan urusan perniagaan kita ataupun urusan-urusan yang lain. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, supaya Allah tambahkan ilmu kepada mereka, supaya Allah cepat-cepat mereka itu hafal Quran bagi yang menghafal Quran. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat mustajab bila kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah dan mereka mengaminkan doa kita. Mereka turun ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar itu untuk sentuh umat Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang beribadat dengan penuh keimanan pada bulan Ramadan ini, lebih-lebih lagi pada malam Lailatul Qadar, Allah mengampunkan dosanya yang telah lepas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata, barang siapa yang beribadat pada malam Qadar dengan penuh keimanan, semata-mata mengharapkan kerajaan daripada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan Allah segala dosa yang telah lalu, dosa yang telah lepas diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut Siti Aisyah, Nabi kata malam Qadar ini malam ganjil. Siti Aisyah kata di start malam 17 lagi, kerana malam 17 itu turunnya Quran. Mereka turun mengajar Nabi Muhammad membaca Quran. Quran turun pada malam 17 Ramadan. Pada siang hari yang 17 Ramadan berlaku perang Badar. Umat Islam jumlahnya 330 saja, tapi diberi kemenangan oleh Allah walaupun mereka sedang berpuasa.
diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan bulan Ramadan, bulan yang terdapat di dalamnya Lailatul Qadar, mungkin pada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi ulama kata kita jangan start malam 17, start malam pertama kita tak buka. Baru buka kita hanya nampak dekong, tahan di muka pada, insya-Allah dapat ikan banyak. Ikan banyak dapat bulan Ramadan. Bersedekah pada bulan Ramadan, Allah gandakan sampai 700 kali ganda. Sampai 700 kali ganda. Bersedekah pada bulan Ramadan. Solat sunat pada bulan Ramadan, Allah beri pada macam solat fardu. Solat fardu pada bulan Ramadan, Allah beri pada macam 70 kali solat fardu pada bulan-bulan yang lain. Itu kelebihan bulan Ramadan yang sentiasa dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh orang mukmin, oleh orang beriman sepanjang tahun. Apakah rahsia bulan Ramadan? Saya lebih satu lihat pada pagi ini daripada banyak rahsia-rahsia. Yang pertama sekali dari segi keadilan. Puasa tak dididik kita ini supaya berlaku adil. Berlaku adil. Adil dengan Islam itu dia sinonim. Sinonim itu maknanya tak celaka. Macam gula dengan mani tak celaka. Nampak berat macam gula, tapi tidak mana tak boleh gula. Itu bukan gula. Dalam gula itu sifatnya mani. Maka begitulah Islam dengan adil. Pemimpin mesti berlaku adil kepada rakyat yang berada di bawah pimpinan. Ayah berlaku adil kepada anak-anaknya. Ibu berlaku adil kepada anak-anak. Berlaku adil. Tidak boleh tidak berlaku adil. Kadang-kadang ada orang tua ni, bila anaknya kurang cerdik sikit, dia pun tak berapa beri layanan yang baik pada anak yang kurang cerdik, ataupun yang cacat umpamanya. Yang cacat dia tidak memberikan perhatian, sedangkan cacat itulah kena berikan perhatian lebih, sebab dia cacat. Sebab itulah diberikan keutamaan. Tapi ada di kalangan mak ayah yang tidak memberikan keutamaan. Kalau dalam masyarakat kita tahun-tahun 60, ambil awal tahun 60, anak perempuan tidak diberi peluang untuk belajar tinggi-tinggi. Dia kata awak ni takut juga akhirnya. Anak lelaki diberi peluang, itu tidak adil namanya. Tidak adil. Kenapa kata itu? Sedangkan menuntut ilmu wajib kepada muslimin dan muslimat. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah wajib kepada mak ayah beri ilmu pada anak laki-laki, anak perempuan sama ya. Dari segi untuk menarik ilmu, untuk menawarkan ilmu sama ya. Tak boleh beza-beza karena anak laki-laki dengan anak perempuan, biar dapat ilmu yang sama. Itu dari segi keadilan yang boleh kita lihat di dalam bulan puasa ini. Bermula puasa bila terbitnya matahari, terbitnya fajar sadiq, terbit fajar bermula sampai jatuhnya matahari. Jadi lepas terbitnya fajar tak ada makanan. Bila jatuh matahari baru boleh berbuka puasa. Maknanya sepanjang masa itulah bagi setiap muslimin muslimat kena berpuasa. Walaupun waktu banyak makanan sekalipun, dia kena puasa sepanjang itu juga. Orang banyak makanan, orang tak ada makanan, orang miskin, orang kaya, raja yang tinggal dalam istana, orang kampung yang tinggal di kampung Bukit Tabir ini, pemimpin, rakyat biasa. Bila berpuasa kena sepanjang itu. Tak boleh. Orang banyak makanan dia kata, saya nak makan tengah hari. So makanan saya tak boleh. Raja kata saya tak boleh, saya distri. Kena makan, tak boleh. Semua orang kena berpuasa sepanjang itu. Orang kaya, orang miskin, orang berpangkat tinggi, orang berpangkat rendah, pemimpin besar, pemimpin kecil, orang kampung biasa, panjang sepanjang itulah. Start daripada terbitnya fajar sadiq sampai terbenamnya matahari. Ini antara rahsia ibarat puasa nak didik manusia ini supaya berlaku adil.
supaya berlaku adil. Dan adil itu merupakan akhlak mahmudah, akhlak yang mulia. Nabi-nabi semuanya adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat adil, seorang yang sangat berlaku adil dan mengajar kepada kita supaya berlaku adil. Itu di antara rahasia puasa. Jadi yang lain itu insyaAllah kita akan sambung sekolah pulang. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini menjadi lebih baik daripada puasa tahun-tahun yang lalu. Kerana orang mukmin itu dia sentiasa bergerak ke arah kebaikan. Kemarin dengan hari ini kau melek. Hari ini dengan esok kau baik. Tahun hanya bagi tahun ini menjadi lebih baik. Kita mengharapkan puasa kita pada tahun ini menjadi lebih baik. Kerana kita tidak tahu hayat kita boleh atau tidak kita berpuasa pada tahun depan. Ada di dalam segala malu kita kalau tak boleh berpuasa bersama kita tahun ini tak bersama dengan kita berpuasa. Mudah-mudahan insyaAllah kita masuk ke Ramadan dengan penuh rahmat dan berkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.